Okey, selamat pagi semua. Okey, untuk pagi ini kita akan mempelajari, kita akan masuk ke bahagian kreativiti dan inovasi di mana awak akan menerangkan bentuk asas dua dimensi. Okey. Bentuk asas dua dimensi dan tiga dimensi. Okey, apa itu dua dimensi dan tiga dimensi? Okey, bagi dua dimensi, contohnya saya gunakan segi 4. Okey. Yang ini merupakan dua dimensi. Okey. Ini dua dimensi, segi 4, segi 3 dan bulatan. Manakala apa itu tiga dimensi? Tiga dimensi contohnya dari segi 4 tadi, kalau dia tiga dimensi, dia akan membentuk kubus. Kalau segitiga, dia berbentuk piramid. Dan kalau bulatan, dia berbentuk sfera. Okey, jadi itu adalah beza dua dimensi serta tiga dimensi. Okey, jadi untuk hari ini awak akan menyebut, memahami dan menggunakan kosa kata mengikut konteks. Okey, kosa kata apa yang kita akan gunakan? Okey. Yang awak akan gunakan bentuk 2D, dua dimensi. Okey. Okey, awak lihat bijak matematik pada bahagian aktiviti 1. Bentuk 2D atau dua dimensi terdiri daripada panjang dan lebar. Okey. Dia hanya terdiri daripada panjang dan lebar. Kecuali satu bentuk iaitu bulatan. Okey. Hanya bulatan yang tiada panjang dan lebar. Okey, kerana dia guna jejari. Okey, bentuk 2D. Okey, kita guna lagi. Bentuk 2D mempunyai permukaan rata dan sisi sama ada lurus atau melengkung. Okey. Jadi dia mempunyai permukaan rata. Apa itu permukaan rata? Sisi sama ada lurus atau melengkung. Okey, jadi dua yang awak perlu ingat, permukaan rata dan sisi. Okey. Sisi ni sama ada dia lurus atau melengkung, bergantung kepada bentuk yang awak lukis, awak lihat. Okey, jadi untuk segi 4 sama, yang pertama, awak lihat dia ada bilangan sisi lurus. Ini segi 4 sama. Bilangan sisi lurus bagi segi 4 sama adalah okey, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Jadi bilangan sisi lurusnya adalah 4. Bilangan sisi melengkung. Okey, kalau lihat, adakah dia mempunyai sisi melengkung? Okey, bagi segi 4, semua sisinya adalah lurus. Okey. Jadi, jika lurus, maka bilangan sisi melengkungnya awak boleh letakkan sebagai sifar. Okey, bilangan bucu. Sekarang bilangan bucu. Okey, bilangan bucu saya padamkan yang ni. Okey. Bilangan bucu bagi segi 4 sama, yang ni dikatakan sebagai bucu. Okey, yang ni adalah bucu. Okey. Jadi ni semua ni adalah bucu. Okey, jadi untuk segi 4 sama ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk bucunya adalah 4. Okey, sama juga dengan segi 4 tepat. Okey. Okey, jadi saya skip untuk segi 4 tepat, kita lihat pada bulatan. Kerana segi 4 tepat hampir sama dengan
sifat segi empat sama. Yang tu awak boleh jawab sendiri bagi bulatan. Okey. Jadi soalan pertama, berapakah bilangan sisi lurus? Okey, untuk bulatan, ada atau tidak dia sisi lurus? Okey, awak lihat kesemua sisi adalah melengkung. Jadi sisi lurus dia adalah sifar. Manakala bilangan sisi melengkungnya adalah satu. Okey, jadi ada bucu atau tidak untuk bulatan? Kesemuanya bentuk bulatan, jadi tiada bucu. Bilangan bucu pun sifar. Okey, awak boleh sambung untuk segi empat tepat dan segitiga. Okey, ke bahagian seterusnya. Lukis bentuk 2D dengan betul dan tepat semula. Okey, yang ni awak guna pembaris. Awak guna pembaris, ukur berapa sisi. Okey, ukur apa sisi? Sisi yang ni saya buat tanpa ukuran tapi awak lukis dengan ukuran menggunakan pembaris. Okey, awak lukis semula dengan ukuran pembaris. Okey, awak lukis balik. Okey, untuk bulatan ni awak lukis guna jangka lukis. Okey, ataupun yang ni tak kalau bulatan awak tak ada jangka lukis, awak guna apa-apa bentuk bulatan yang kecil. Contohnya macam duit shilling pun boleh. Okey, terpulang. Okey, bahagian seterusnya. Aktiviti 2. Tadi kita menyentuh bahagian 2 dimensi. Sekarang kita akan pergi ke bahagian 3 dimensi. Okey. 3 dimensi. Apa beza 3 dimensi tadi saya tunjukkan. Okey. Sekejap. Okey, bentuk 3 dimensi atau 3D lah, terdiri daripada panjang, lebar dan kedalaman. Okey, jadi keywordnya ada 3. Panjang, lebar dan kedalaman. Tadi kalau untuk 2D, okey, keywordnya panjang dan lebar. Itu sahaja untuk 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi tambah satu lagi ciri iaitu kedalaman. Jadi 3 ciri untuk 3 dimensi, panjang, lebar serta kedalaman. Bentuk 3D mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung. Okey. Jadi untuk A, namakan bentuk-bentuk 3D di bawah. Okey, bentuk 3D yang pertama ni adalah kubus. Okey, yang kedua adalah kuboid. Okey, sebab apa yang ni kubus? Kubus ciri dia semua sisi adalah sama panjang. Sisi semua sama panjang. Okey. Kuboid pula sisi dia tak semua sama panjang, ada bahagian yang panjang pendek, lebih panjang. Jadi kuboid ni okey, yang bahagian ni yang sama panjang. Okey, dia berbeza dari segi panjang. Sekejap. Okey, jadi untuk kuboid panjang, lebar dan tinggi adalah berbeza. Okey, jadi untuk kuboid panjang, lebar dan tinggi adalah berbeza. Yang ni adalah piramid. Okey, bahagian yang seterusnya, yang ni mempunyai 2 permukaan melengkung. Okey, itu bulatan. Dan 2 sisi lurus. Yang ni dinamakan silinder. Okey, nombor 5 pula, ya seperti segitiga.
Okey, kerana ada bucu satu bagi atas dan satu permukaan melengkung di bawah, ni dinamakan cone. Yang macam aiskrim tu. Okey. Yang ni dia seperti bulatan tapi mempunyai ketebalan. Okey. Ni dinamakan sfera seperti bentuk bumi. Okey, jadi kita dah namakan dengan lengkap bagi ke-6 bentuk 3 dimensi yang ada pada soalan. Okey, yang ni saya nak awak buat tapi saya tunjukkan dahulu satu contoh. Okey, untuk kubus. Okey, saya padam. Okey, bagi kubus permukaan rata. Okey, lihat permukaan ratanya. Okey, saya warnakan guna pen berbeza. Yang ni permukaan rata pertama, 1. Okey. Permukaan rata kedua. Permukaan rata ketiga. Permukaan rata keempat. Permukaan rata kelima. Okey, dan terakhir permukaan rata. Sekejap, saya pilih warna berbeza supaya awak nampak dengan jelas. Permukaan rata yang ke-6. Okay. Yang purple ni kat belakang ni tapi yang hijau ni ke depan. Jadi ada berapa? Kita hitung balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi permukaan ratanya ada 6. Permukaan lengkung. Pada kubus ada tak permukaan lengkung? Semuanya permukaan rata. Jadi permukaan lengkungnya adalah sifar. Okey, sisi lurus. Okey, bagi sisi lurus bagi kubus 1. Okey, saya padamkan semula supaya awak nampak jelas. Sisi lurus dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Jadi sisi lurus bagi kubus adalah 12 dan bucu. Okey, sekarang bucu padam balik. Okey, dan untuk bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi untuk bucu ada berapa kelas? Okey, betul, 8. Okey. Bagi piramid, kuboid, piramid, silinder, kon dan sfera tu saya nak awak buat sendiri. Okey. Nanti awak habis, awak boleh hantar gambar kepada saya untuk disemak. Okey, bagi untuk aktiviti penggayaan, berikan contoh benda-benda yang terbentuk 3 dimensi di sekeliling anda. Kemudian lukis atau tampal gambar benda tersebut. Okey, awak tak payah tampal. Kalau awak nak print, awak jumpa dalam internet boleh. Tapi kalau awak nak lukis pun boleh. Okey, terpulang. Contohnya bagi saya ambil kuboid. Okey. Ataupun kubus, awak nak ambil kubus boleh. Contoh kubus yang pertama, saya ambil dadu. Okey, dadu. Contohnya ni 1, ni 3, ni 2. Okey. Itu adalah contoh bentuk kubus. Okey, kalau silinder. Contoh bagi silinder, saya ambil tabung. Okey, tabung dia mesti ada sini. And dia nak tulis tabung. Okey, jadi itu adalah contoh silinder. Yang lain terpulang pada awak. Awak nak buat sfera, tu bola ataupun globe yang bumi, bentuk bumi, terpulang. Contoh tu terpulang asalkan betul. Okey, awak boleh
search, awak boleh cari dalam internet and then cuba lukis balik pun saya galakkan. Okey, untuk itu saja penerangan pada hari ini. Awak habis and then hantar jawapan kepada saya untuk disemak secara personal. Okey, sekian itu saja. Terima kasih.